Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih Timbalan Ketua atas peluang yang telah diberikan kepada saya. Saya bangun untuk menyokong RUU Pembekalan Peruntukan Semula Peruntukan Perbelanjaan 2024 yang telah dibentangkan sebentar tadi. Tahniah saya ucapkan buat Yang Amat Berhormat Tambun selaku Perdana Menteri yang telah melakukan penstrukturan semula dengan menubuhkan 4 kementerian baru dan beberapa perubahan portfolio. Semoga pembaharuan dan pembukaan lembaran baru ini dapat memantapkan lagi pentadbiran dan memberikan sumbangan yang positif kepada negara. Tuan Yang Dipertua, sebagai permulaan, izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana telah menolak tawaran untuk menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth 2026. Keputusan yang diambil adalah selari dengan titah tuanku tempoh hari yang mahukan agar setiap perbelanjaan wang negara hanya digunakan untuk perkara yang benar-benar diperlukan sahaja. Sesungguhnya pembangunan sukan dan atlet secara dalaman adalah lebih mustahak. Begitu juga dengan kebajikan dan kesejahteraan rakyat di luar sana pada masa ini berbanding menjadi hos sukan tersebut. Tuan Timbalan Ketua, menerusi rombakan kabinet yang lalu, portfolio menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan telah diwujudkan, iaitu setelah setahun Kementerian Wilayah Persekutuan distrukturkan semula sebagai sebuah jabatan di bawah JPM. Sedangkan sejak tahun 2004, kementerian tersebut tidak pernah diturunkan statusnya dan menyaksikan tumpuan khusus telah diberikan kepada kemajuan wilayah persekutuan di Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Terima kasihlah Menteri sebelum ni. Persoalan saya, apakah keperluan lantikan tersebut? Adakah terdapat sebarang masalah atau isu berbangkit yang menyebabkan lantikan tersebut terpaksa dibuat? Mengapakah mengambil masa yang lama untuk melantik sebuah menteri yang dipertanggungjawabkan bagi menguruskan perkara berkaitan wilayah persekutuan? Dan mengapakah Kementerian Wilayah Persekutuan tidak diwujudkan semula sahaja seperti pentadbiran sebelum ini? Jika bercakap soal penjimatan, berapakah kos yang berjaya dijimatkan oleh kerajaan? Saya mohon supaya perkara ini dijelaskan sebaiknya agar tidak menimbulkan kekeliruan dan menjadi bahan serangan politik kepada kerajaan hari ini, khususnya terhadap Perdana Menteri. Timbalan Ketua, saya menyambut baik tindakan kerajaan yang mengembalikan franchise ke tempat asal penubuhannya, iaitu di bawah KUSKOP secara tunggal. Pertindihan dua kementerian sebelum ini telah menyebabkan kecelaruan dan kerenah birokrasi kerana laporan atau sebarang tindakan memerlukan pengesahan daripada kedua-dua kementerian terlebih dahulu. Berhubung pembangunan franchise, saya ingin mengetahui apakah perancangan terkini kerajaan untuk memperkasa agensi Pernas agar dapat meningkat bilangan penglibatan usahawan Bumi Putra. Dan merujuk kepada klausul 19 Akta Franchise 1998, saya ingin juga mengetahui apakah tindakan kerajaan terhadap franchisor yang mengenakan fee pada kadar yang melampau. Hal ini kerana kadar fee ratusan ribu ringgit yang dikenakan oleh franchisor adalah tidak munasabah dan membebankan, sedangkan kos sebenar adalah tidak tinggi. Bagi saya, ini merupakan satu penganiayaan dan telah membantutkan hasrat para usahawan Bumi Putra di luar sana untuk berkecimpung di dalam dunia franchise. Seterusnya, Timbalan Ketua, saya menyokong usaha pembisahan Kementerian Komunikasi dan Digital kepada dua kementerian yang berbeza. Tindakan tersebut adalah sejajar dengan peredaran masa dan landscape komunikasi hari ini. Sehubungan itu, maka besarlah harapan saya untuk melihat segala isu yang berkait dengan komunikasi dan digital seperti kebocoran data pribadi, penipuan dalam talian, keselamatan cyber dan sebagainya dapat ditangani. Mengenai kebocoran dan data pribadi, saya ingin mengetahui apakah perancangan terkini kerajaan untuk mengatasinya dengan lebih berkesan. Isu-isu seperti penghantaran mesej spam menerusi SMS, WhatsApp, Telegram, email dan panggilan telefon oleh pelbagai sindiket masih berlanjutan sehingga ke hari ini. Persoalan saya, bagaimanakah sindiket terbabit berjaya mendapatkan data-data dan maklumat peribadi serta nombor telefon kita ini? Adakah kajian atau siasatan secara terperinci dan menyeluruh pernah dijalankan oleh kerajaan untuk mengenal
pasti punca kebocoran maklumat ini. Hal ini kerana saya tidak mahu ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan dengan membuat keuntungan menerusi urusan jual beli data pengguna telefon khususnya dari peringkat dalaman. Justru itu, saya mohon agar kerajaan lebih proaktif untuk mengatasi perkara ini supaya tidak terus berlarutan dan menjadi punca kepada permasalahan yang lebih besar. Perkara akhir yang ingin saya sentuh ialah berhubung pemindahan institusi akademi kenegaraan ataupun ILIT daripada KBS kepada JPM. Saya turut menyokong pemindahan tersebut sebab selagi mana ilmu kenegaraan dan patriotisme dalam kalangan rakyat terus diperkasakan. Persoalan saya, apakah perancangan baharu kerajaan terhadap akademi kenegaraan ini? Apakah strategi terkini bagi menyemarakkan kembali semangat cinta akan tanah air dalam kalangan rakyat? Dan soalan yang terakhir, apakah ini dimasukkan dengan program latihan kenegaraan Malaysia Madani? Apakah objektif atau matlamat yang ingin dicapai menerusi pelaksanaan program tersebut? Terima kasih Di-Pertua, sekian saja daripada saya setakat ini. Semoga segala persoalan yang telah dibangkitkan sebentar tadi mendapat perhatian dan penjelasan. Saya mohon menyokong. Terima kasih.